Assalamualaikum. Okey, kali ini kita nak memborak dengan lebih mendalam tentang situasi ataupun adegan yang sedang terjadi kepada Uchiha Sasuke dalam manga Boruto chapter 73 yang terbaru ni. Yes, saya tahu banyak adegan yang telah terjadi, banyak poin penting yang telah terjadi, banyak informasi yang telah muncul dalam chapter 73, terutama perancangan yang dirancang oleh Shikamaru. Di mana kita tahulah yang Shikamaru telah merancang satu perancangan di mana dalam perancangan itu Shikamaru telah berkata yang Boruto, Kawaki dan Eda akan disatukan, akan ditempatkan, akan disekalikan dalam satu bilik, di mana dalam bilik itu Boruto, Kawaki dan Eda sahaja yang akan duduk dan dekat luar bilik itu akan dikawal oleh tim 7 yang lain lah, seperti Sarada, Mitsuki dan Konohamaru. Tapi dalam bilik itu Eda akan bersama dengan Kawaki, yang bermaksud apa yang Eda mahukan, apa yang Eda inginkan, apa yang Eda lakukan, semua itu perlu dikawal oleh Kawaki lah. Jadi dekat sini tugas Kawaki, dia tak boleh lah membuat satu perkara yang boleh menyebabkan Eda ini akan berasa marah. Jadi dekat sini Kawaki perlu melakukan apa yang Eda suka, apa yang boleh mengelakkan Eda daripada mengamuk ataupun marah macam itulah. Dan untuk Boruto pula, Shikamaru kata yang Boruto hanya perlu menyaksikan, hanya perlu mengawal pergerakan ataupun situasi yang sedang terjadi antara Kawaki dan Eda lah, supaya tak terjadi situasi yang tidak dimahukan lah, seperti Eda tiba-tiba ada tak puas hati dengan Kawaki ke, Kawaki tak melakukan apa yang disuruh oleh Shikamaru ke. Jadi benda-benda macam tu Boruto perlu kawal supaya misi yang mereka rancang ini terkawal lah. Kerana misi ini tujuannya hanyalah untuk mengawal Eda, untuk memastikan Eda ini menyebelahi, berpihak kepada desa Konoha, dan supaya Eda ini tidak mengkhianati desa Konoha lah. Okey, itu untuk poin yang penting yang telah diterangkan dalam chapter sebelum ini. Tapi pada video kali ini kita tak mau fokus langsung berkenaan tentang Boruto ke, Kawaki ke, Shikamaru ke, ataupun watak-watak yang lain. Tetapi kita nak fokuskan kepada satu watak yang lama dah kita tunggu, yang lama dah tak bersinar. Tetapi di anime Naruto dulu, karakter ini merupakan salah satu karakter terbaik, salah satu karakter dengan penulisan yang terbaik, dengan karakter development yang terbaik, dengan peningkatan kekuatan yang terbaik, iaitu semestinya Uchiha Sasuke. Jadi dekat sini kita nak tengoklah ataupun nak kaji sikit apa yang sedang terjadi dalam chapter 73 berkenaan tentang Uchiha Sasuke. Dan saya yakinlah antara banyak part yang telah terjadi dalam chapter 73 sebelum ni, bahagian Sasuke lah atau adegan Sasuke itulah yang menjadi poin yang paling tertumpu untuk para fans Boruto sekarang ni. Jadi kerana keadaan seperti itu, saya nak bahas untuk korang semua supaya kita akan enjoy apa yang saya akan terangkan sebentar lagi. First, dalam manga Boruto chapter 73 ataupun akhir chapter tersebut, kita telah mengetahui satu adegan yang agak mengejutkan para fans Boruto, di mana setelah perbincangan yang berlaku antara Shikamaru dan Team 7 yang lain, Kawaki dan yang lain nak bersurai lah. Jadi semasa mereka nak bersurai, tiba-tiba Otsutsuki Momoshiki telah menunjukkan kehadirannya. Tetapi yang menjadi persoalannya dekat sini, kenapa hanya 2 orang sahaja yang mampu mengetahui tentang kehadiran Momoshiki? Yang pertama kita dapat lihatlah yang Kawaki telah mengetahui, telah merasakan kehadiran Momoshiki, dan watak yang kedua semestinya Uchiha Sasuke. Jadi kalau untuk Kawaki, saya fahamlah kenapa dia boleh merasakan tentang kehadiran Momoshiki, disebabkan dia juga sebahagian dari Otsutsuki. Seperti mana yang kita tahu, Kawaki dia mempunyai karma dari Otsutsuki Ishiki, dan dalam manga Boruto yang terbaru ini juga, tak silap saya dalam manga Boruto chapter 66 sehinggalah chapter 69, kita dapat melihat yang Kawaki mampu menggunakan beberapa kekuatan dari Otsutsuki Ishiki seperti Daikokuten dan Sukuna Hikuna. Jadi disebabkan kekuatan seperti itu dapat digunakan oleh Kawaki, kita sudah boleh mengkonfirmkan yang Kawaki sekarang ini adalah sebahagian dari Otsutsuki, disebabkan sel-sel yang sudah berkembang dalam diri Kawaki sudah pun menjadi Otsutsuki. Dengan keadaan seperti itu telah menyebabkanlah Kawaki ini mampu merasakan kehadiran Otsutsuki Momoshiki. Tapi benda ni dia agak berlainan untuk Uchiha Sasuke, sebab kita tahu
Sasuke dia langsung tidak ada kaitannya dengan Otsutsuki, malah dia adalah keturunan dari Uchiha. Tetapi dia hanya ada satu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan Otsutsuki, iaitu Mata Rinnegan. Di mana Mata Rinnegan ini terhasil dari kemampuan yang telah disatukan oleh Cakra Ashura dan Cakra Indra. Dan yang paling spesialnya untuk Sasuke, dia dapat direct teruslah dari Otsutsuki Hagoromo. Tapi kalau kita bahas tentang Mata Rinnegan, itu sebelum Sasuke kehilangan Mata Rinnegan, logiklah kalau Sasuke masih merasakan tentang kehadiran Momoshiki. Sebab dalam chapter tu pun dah menunjukkan satu flashback, di mana dalam chapter tu kita telah ditunjukkan dengan salah satu flashback yang telah berlaku pada manga Boruto sebelum ni, di mana sebelum ini kita tahu yang Otsutsuki Momoshiki telah berbual, telah berbicara, telah menceritakan sesuatu perkara kepada Uzumaki Boruto, dan keadaan di sekeliling menjadi terhenti dengan kemampuan Otsutsuki Momoshiki. Tapi kita dapat lihat ada satu situasi yang telah terjadi kepada Uchiha Sasuke, di mana pada waktu tu kita dapat lihat satu reaksi, satu keadaan yang ditunjukkan kepada Sasuke, di mana dia dapat mengetahui tentang perkara yang dibincangkan oleh Otsutsuki Momoshiki dan Boruto. Dan pada waktu tu kita dapat lihatlah yang Mata Rinnegan Sasuke lah yang telah memberi reaksi kepada perbualan tersebut. Tapi untuk sekarang ni Sasuke dah tak ada Mata Rinnegan, tetapi kenapa dia masih mampu untuk merasakan keberadaan ataupun kehadiran Momoshiki? Jadi dekat sini kita boleh refer tentang apa yang telah terjadi dalam anime Naruto terdahulu. Kalau kita sebut dalam anime Naruto, kalau kita sebut tentang Mata Rinnegan, hanya ada satu karakter lah yang mempunyai Mata Rinnegan yang murni selain dari Uchiha Sasuke, iaitu Uchiha Madara. Dulu kalau korang ingat, kita pernah dipertunjukkan satu scene, satu adegan di mana walaupun Madara telah kehilangan ataupun tak mempunyai kedua Mata Rinnegan dia, tetapi dia masih mampu untuk membangkitkan Susanoo. Jadi dari keadaan seperti itu, saya menyimpulkan, bukan saya sahaja yang menyimpulkan seperti ini, tetapi teori daripada Indonesia, daripada orang Inggeris, daripada Germany, mereka pun mengatakan perkara yang sama, di mana mereka mengatakan yang pada waktu itu Madara, walaupun dia sudah tidak mempunyai Mata Rinnegan, tetapi dia masih mempunyai kekuatan Mata Rinnegan. Ingat, bukan mata tetapi kekuatan dia sahaja. Contoh kalau korang nak faham dengan lebih jelas, kita boleh refer juga terhadap watak Gaara. Dulu kita tahu Gaara dia adalah Jinchuruki kepada Biju Ekor Satu. Tapi setelah Biju Ekor Satu dalam badan Gaara telah pun dicabut, telah pun diasingkan oleh Akatsuki. Jadi disebabkan keadaan itu, kita dapat lihatlah yang Gaara kan hampir mati. Bukan hampir matilah, memang dah mati disebabkan perbuatan dari Akatsuki. Tapi disebabkan pengorbanan dari Nenek Chio, Gaara berjaya diselamatkanlah. Tapi bukan poin tu yang saya nak terangkan. Cuma poinnya dekat sini, dulu Gaara mempunyai kemampuan pasir ataupun menggunakan jurus-jurus pasir, jutsu-jutsu pasir dia tu disebabkan dia mempunyai Biju Ekor Satu. Tapi setelah itu pun dia masih mampu menggunakan kekuatan seperti itu, walaupun cakra dia semakin berkurang lah. Tetapi dekat situ sudah membuktikan walaupun Gaara sudah diasingkan oleh Biju Ekor Satu dia, tetapi dia masih mempunyai beberapa kekuatan dari biju tersebut. Jadi dekat sini kita boleh kaitkan situasi ini juga sama seperti situasi yang sedang terjadi kepada Madara, di mana Madara walaupun dia sudah tidak mempunyai Mata Rinnegan pada ketika itu, tetapi dia masih mampu untuk menggunakan beberapa kemampuan yang simple dari Rinnegannya. Jadi perkara ni lah yang saya nak kaitkan balik kepada Uchiha Sasuke. Walaupun Sasuke sudah tidak mempunyai kekuatan Mata Rinnegan, tetapi dia masih mampu menggunakan kemampuan Mata Rinnegan seperti mengetahui ataupun mengesan kehadiran Momoshiki. Walaupun saya kata yang Sasuke masih mampu menggunakan beberapa kekuatan Rinnegan, tetapi kekuatan seperti Chibaku Tensei, Jutsu Ruan dan Waktu macam tu dah tak boleh gunalah, sebab itu menggunakan cakra yang besar. Bukan cakra yang besar, tetapi itu memang boleh dikatakan totally memerlukan Mata Rinnegan. Tapi macam nak rasa kehadiran Momoshiki ni boleh kata macam kemampuan yang simple dan sedikit je lah. Jadi kemampuan macam ni masih boleh digunakan oleh Uchiha Sasuke. Jadi itulah beberapa penerangan saya berkenaan kenapa Sasuke masih mempunyai kekuatan Mata Rinnegan seperti
mengesan kehadiran Momoshiki. Jadi kalau korang ada pendapat yang lebih menarik, dan insya-Allah juga untuk video selepas ini kita akan mengupas dengan lebih mendalam tentang situasi-situasi yang lain pula. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.